Hai, nama saya adalah Emila Rahasia Naimi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang terapi aroma. Kita akan pergi kepada definisi terapi aroma. Terapi aroma ni dia membawa dua patah perkataan, iaitu aroma bermaksud bau atau haruman, dan terapi pula dia adalah bermaksud rawatan. Terapi aroma ni dia adalah gabungan aroma atau wangian yang hadir daripada parti minyak. Selain tu, bauan tersebut diaplikasi untuk melega dan memulihkan simptom-simptom fizikal serta meningkatkan kesihatan mental kita ataupun semua orang. Kita akan pergi kepada konsep aromaterapi. Yang pertama adalah aromaterapi ni adalah rawatan yang holistik, di mana dia akan mengambil kira kesan positif yang terhasil dari segi minda, jasmani dan rohani. Selain itu, dengan menggunakan aroma ni, kita dapat merangsang bahagian-bahagian otak, di mana aromaterapi ni adalah suatu seni penyembuhan diri yang berasaskan alam semula jadi. Selain itu, cara rawatan penyakit menggunakan aromaterapi ni ianya dihasilkan dari tumbuhan dan bunga-bungaan. Selain itu, aromaterapi juga dapat dijalankan dengan penggunaan minyak wangi atau bau-bauan semasa rawatan. Selain itu, prinsip asas aromaterapi ada dua. Yang pertama, dia dapat menguatkan proses penyembuhan diri dengan cara merangsang sistem imunisasi secara tidak langsung. Yang kedua, rangsangan bau dapat mempengaruhi emosi dan hormon di dalam badan seseorang. Lepas tu sedikit sejarah terapi aroma. Terapi aroma ni dia sudah digunakan sejak peradaban kuno oleh bangsa Mesir sekitar 6,000 tahun yang lalu. Aromaterapi ni juga sudah digunakan oleh bangsa Romani dan Yunani dengan menggabungkan urutan dengan wangian-wangian tertentu. Mereka menggunakannya dengan mencampurkan air mandi dengan minyak wangi. Selain itu, terapi aroma ni juga sudah dipraktikkan di Timur Tengah dengan menggunakan penjulingan bunga-bungaan. Di China pula, aromaterapi ini sudah dikenali sejak 2700 tahun sebelum Masihi. Di India pula, mereka menggunakan terapi aroma ini dengan membuat pembakaran dupa wangi untuk memuja para dewa, di mana ini sudah digunakan sejak 3000 tahun yang lalu. Jenis-jenis aromaterapi. Jenis aromaterapi ni ada tiga, di mana pertama adalah aromaterapi klinik, kedua aromaterapi holistik, dan ketiga aromaterapi estetik. Untuk yang pertama, aromaterapi klinik ni ianya menggunakan minyak esensial yang diberikan sama ada untuk ubat minum ataupun ubat sapu seperti mandian, urutan dan sebagainya. Ianya biasanya dilakukan oleh doktor-doktor yang terlatih ataupun pakar terapi. Yang kedua pula adalah aromaterapi holistik, ianya digunakan dengan rawatan terapi dari segi diet, gaya hidup dan sebagainya. Yang ketiga pula adalah aromaterapi estetik, iaitu kecantikan. Ianya biasanya digunakan di salon kecantikan untuk mementingkan kecantikan dan kesegaran tubuh badan seseorang. Contohnya penggunaan rawatan rambut, wajah, kaki, tangan dan kulit. Nama saya Nur Atira Madiha binti Jaiz. Saya akan menerangkan mengenai jenis bau-bauan yang digunakan dalam terapi aroma. Yang kedua, kepentingan terapi aroma, dan yang ketiga ialah cara pelaksanaan aktiviti terapi aroma di sekolah. Terdapat 4 jenis bau-bauan yang digunakan dalam terapi aroma. Yang pertama ialah bau lavender. Dia berfungsi untuk menghilangkan stres dan mengawal emosi yang tidak stabil. Yang kedua ialah bau bunga jasmin, iaitu dia dapat menghilangkan stres. Yang ketiga ialah bau bunga ros. Ia dapat menenangkan emosi, dan yang terakhir ialah
bau bunga blossom, iaitu ia dapat meningkatkan tumpuan dan dapat mengurangkan sakit kepala. Dengan terapi aroma ni ialah yang pertama, merangsang pemikiran dan kreativiti murid semasa melakukan aktiviti dalam suasana yang tenang. Okey, contohnya apabila guru sapu minyak bau-bauan tersebut ni merupakan hanya terapi alternatif saja bila disapukan dekat contohnya kanak-kanak hyperaktif. Secara tidak langsung kanak-kanak tersebut akan contohnya bau lavender iaitu boleh mengawal emosi seseorang. So secara tidak langsung apabila kita sapukan dekat kanak-kanak yang hyperaktif ni, dia boleh kawal emosi dia dan dia boleh melaksanakan aktiviti yang guru suruh. So secara tidak langsung dia dapat merangsang pemikiran dan kreativiti seseorang itu. Okay, yang kedua ialah memperbaiki kualiti hidup dan keyakinan diri. Okay, contohnya apabila bau-bauan ni atau minyak ni disapukan dekat kanak-kanak tersebut, kanak-kanak tersebut mampu untuk mengawal dirinya daripada emosi. So secara tidak langsung kanak-kanak tersebut berkeyakinan untuk berhadapan dengan orang di sekelilingnya. Okay, yang ketiga ialah meningkatkan kemahiran penumpuan dan pengamatan kanak-kanak ADHD. Okay, yang keempat ialah mengurangkan serangan bagi kanak-kanak yang menghidap epilepsi. Okay, dan terakhir ialah menenangkan kanak-kanak yang cenderung untuk tantrum. Okay, contohnya saya dapat lihat di media sosial iaitu kanak-kanak autism, iaitu Adam yang autism tu, kalau mak bapak dia bawa dia ke kedai makan ke untuk elakkan dia tantrum, mak dia akan sapu satu minyak tu dekat tangan dia, dekat leher dia supaya dia dapat hidu bau tersebut dan dia dapat kurangkan dia tantrum dekat kedai tersebut, dekat orang dekat luar. So dengan cara itu minyak walaupun minyak ni hanya alternatif, terapi alternatif, ia juga berkesan untuk kanak-kanak yang tantrum ni. Ada cara pelaksanaan aktiviti terapi aroma ni yang kita boleh lakukan di sekolah atau di rumah. Okey, salah satunya ialah bermain doh, iaitu guru boleh mengajak kanak-kanak berkeperluan khas ni bermain doh dengan menggunakan tepung, iaitu dia bahagikan tepung tu kepada 4 bahagian. Okey, contohnya satu tu warna merah iaitu warna rose. Manakala warna purple bau lavender, warna putih bau bunga jasmin dan warna pink bau bunga blossom. So secara tidak langsung kanak-kanak tu dapat menghidu bau tersebut. Okay, yang kedua ialah kraft tangan, iaitu kraft tangan ni contohnya dia menggunakan daun pandan, iaitu dia membuat aktiviti menggunakan daun pandan seperti aktiviti membuat origami ke, membuat menganyam tika ke menggunakan daun pandan. So secara tidak langsung kanak-kanak ini dapat menghidu bau tersebut dan dia merupakan salah satu terapi aroma. Yang ketiga ialah urutan, iaitu aktiviti urutan ni contohnya guru meletakkan minyak kat tangan dan minyak tu ada bau-bau seperti bunga lavender tu semua. So apabila minyak tu letakkan kat tangan, kita suruh kanak-kanak tersebut urut tangan dia. Terakhir ialah bau-bauan ni, iaitu aktiviti yang menggunakan bahan seperti kulit kayu manis, bunga ros ke, daun pudina dan sebagainya. Okey, aktiviti ini boleh dilakukan dengan cara guru memperkenalkan bahan-bahan tersebut kepada kanak-kanak berkeperluan khas dan menyuruh mereka menghidu bau bahan-bahan tersebut. Okay, sekiranya segelintir murid khas ni tidak menyukai bau-bauan tersebut, kita boleh menukarkan bahan tersebut dengan menggunakan kopi ke, teh ke, bahan-bahan yang biasa dengan dia.
Secara tidak langsung murid-murid ini dapat menghidu dan ia juga merupakan salah satu terapi aroma yang boleh dilakukan di rumah atau di sekolah. Sekian itu sahaja dari saya. Seterusnya akan disambung oleh kawan-kawan saya yang lain, iaitu terapi herba. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Al-Fatimah Idris. Saya daripada kohort K26 Group 2. Saya akan masuk berkaitan dengan definisi herba. Herba adalah bahan yang mengandungi atau beberapa bahan yang digunakan untuk tujuan perubatan. So, terapi herba ini dilakukan secara sinergi, iaitu tidak berasingan dan diikuti dengan herba lain yang ada sifat yang berbeza daripada herba yang digunakan. Terapi herba atau sering disebut sebagai herbalisme adalah penggunaan tanaman ubat untuk kemampuan untuk menyembuhkan penyakit seseorang. So, maksud herba di sini adalah tanaman ataupun bahagian tanaman yang memiliki nilai kerana memiliki hasil dalam perubatan, aromatik atau rasanya, dan juga orang yang mengamalkan terapi herba dalam merawat pesakit yang disebut sebagai herbalis. So, terapi herba ni adalah kaedah perubatan yang paling tua sepanjang dalam hidup manusia. So, maksudnya kat sini perubatan menggunakan herba ni dia merupakan satu perubatan herba ni merupakan satu perubatan tradisional, di mana ia telah lama digunakan sejak daripada zaman dahulu lagi. Okey, baiklah. Di sini saya menunjukkan beberapa peranan terapi herba. Yang pertama, macam dapat mengekalkan kesihatan tubuh badan, iaitu dia dapat menyingkirkan perkara yang tidak diingini dalam badan, dia dapat membaiki fungsi organ dalam badan seperti usus, hati, perut dan juga lain-lain, dapat menambah penghasilan sel darah dan juga dapat memelihara kelembapan tubuh badan. So, kalau untuk penyakit kronik ni, macam ramai orang yang menggunakan herba ni untuk rawatan selepas bersalin, untuk memperkukuhkan sistem imunisasi, penglihatan dan juga menyokong dan juga memperkuatkan sistem tubuh badan. Okey, baiklah, ini adalah beberapa contoh peralatan yang digunakan dalam terapi herba. Kita ada kulit kayu manis, daun pandan, serai dan juga ulam-ulam. So, setiap peralatan ni ataupun setiap bahan-bahan yang digunakan dalam terapi herba ni, dia mempunyai khasiat dan juga rawatannya yang tersendiri. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Nurham binti Muhammad Zazaki, nombor matrik 4174033811, kelas K26 G2. Okey, hari ini kami akan menerangkan sedikit tentang herba, terapi aroma dan terapi herba. Di sini saya akan sambung apa yang telah kawan-kawan saya terangkan dengan sedikit dan ringkas. Sekitar 25% dari ubat-ubatan yang dihasilkan di Amerika Syarikat mengandungi satu bahan aktif yang berasal dari tanaman. Menurut WHO, pula terdapat 119 jenis ubat-ubatan di farmasi yang berasal dari tanaman. Cara penggunaan: guru boleh menggunakan aktiviti neutral pada waktu pagi dengan memperkenalkan jenis-jenis herba yang mudah untuk didapati di persekitaran sekolah seperti serai dan daun pandan. Seterusnya, guru memperkenalkan dan memberikan kepada kanak-kanak untuk menyentuh dan menghidu permukaan herba dan merasakan tekstur herba tersebut. Aktiviti yang boleh dilakukan dengan menggunakan herba tersebut adalah dengan membuat pewangi kereta dengan menggunakan daun pandan dan serai. Seterusnya, bermain doh yang diperbuat daripada air pandan, dan aktiviti seterusnya adalah dengan membuat capan atau mengecop dengan menggunakan bawang merah dan bawang putih. Seterusnya kita pergi kepada masalah dalam pelaksanaan
Terapi herba. Okey, pertama, apa yang pesakit perlu lakukan sebelum menerima terapi ini? Okey, pertama, berjumpa dengan doktor, ahli terapi atau ahli farmasi yang berkenaan. Kedua, membuat bacaan tentang herba yang ingin digunakan. Elakkan menggunakan sebarang herba yang tidak diketahui keberkesanannya kepada manusia. Jadi, sebelum kita membuat air herba ini untuk diri sendiri, eloklah kita bertanya kepada doktor ataupun mengkaji sumber-sumber yang ada di laman web ataupun sumber-sumber yang boleh dipercayai. Okey, contoh kesan suplemen untuk herba yang biasa kita gunakan seperti bawang putih, halia merupakan antara herba yang boleh meningkatkan risiko pendarahan. Okey, kesimpulannya, pelbagai program yang dapat dijalankan untuk membantu kanak-kanak berkeperluan khas ini seperti menjalani sesi terapi, menjalani terapi herba yang dapat membantu dan merangsang minda serta tubuh badan kanak-kanak berkeperluan khas ini untuk bergerak balas secara positif terhadap sesuatu kemahiran serta meningkatkan perkembangan fungsi kognitif, emosi, sosial dan psikologi mereka. Oleh itu, keperluan terapi amat penting untuk membantu kanak-kanak berkeperluan khas kerana kaedah terapi ini dapat membantu seseorang murid untuk bergerak balas terhadap aktiviti atau sesuatu kemahiran.